Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincangkan pada petang ini tajuk berkaitan dengan kajian The Studies of Religion on the Internet. Kajian-kajian yang berkaitan dengan agama di alam maya ataupun di internet. Ringkasnya, untuk membincangkan tentang struktur agama dalam internet ni. Kajian-kajian tentang agama dan kedudukan Islam, termasuklah agama lain dalam kajian di alam maya. Jadi ringkasnya nak mengkaji kedudukan agama dalam internet dan cabaran-cabaran yang mungkin timbul lah. Pertamanya kita melihat kepada konsep agama itu sendiri, di mana definisi agama berbeza mengikut cara dan persepsi seorang terhadap agama itu sendiri. Ada agama yang dianggap sebagai komprehensif, sebagaimana Islam menyeluruhi seluruh aspek kehidupan, dan ada yang melihat kepada aspek spiritual sahaja, dan ada yang menganggap agama sebahagian daripada budaya. Itu adalah perbezaan pandangan terhadap agama. Apakah bentuk-bentuk agama yang ada dalam alam maya ini? Yang pertama ialah gathering religion information online, mengumpulkan maklumat agama di alam maya. Dia mengumpulkan maklumat macam Islam lah, dia kumpulkan tentang kitab-kitab, tentang hukum hakam, perbincangan. Itu dipanggil dengan gathering information, religion information online dalam alam maya. Yang kedua ialah online worship and ritual. Maksudnya dia melaksanakan amal ibadat dalam alam maya, dalam alam maya. Dan ritual-ritual yang tertentulah, sama ada penyembahan ke, ataupun sembahyang ke, ataupun sama ada melibatkan aspek teknikal ataupun fundamental. Fundamental ni maksudnya sembahyang pun dah boleh menggunakan tanpa perlu pergi kepada rumah ibadat. Contohnya online church ataupun online temple, ataupun sangka online. Jadi ini antara bentuk yang ada lah. Yang ketiga ialah online recruitment and missionary activities. Jadi dia adalah pembentukan ataupun perkadiran yang dilakukan secara maya, dan juga aktiviti missionary, aktiviti menyampaikan ataupun menyebarkan agama. Dan yang keempat ialah online religion community, community agama. Jadi dalam kuliah ini kita mungkin dapat kenal pasti bentuk-bentuk religion online ini. Jadi saya minta lepas ni kita akan cari dalam agama Hindu, dalam agama Kristian, dalam agama Buddha, tak nak ke Islam. Islam kita dah tahu dah banyak kan. Dalam agama lain ni, kita akan cari dalam agama-agama lain ini bentuk-bentuk amalan-amalan yang mereka lakukan, yang mereka buatlah dalam website mereka. Kita akan tengok di manakah yang gathering religion information. Jadi setiap orang pelajar saya akan bagi satu assignment untuk memudahkan kefahaman kita tentang religion online. Okey. Jadi apa cabaran kepada agama bila berada di alam maya ini? Dia akan berhadapan dengan 4 cabaran. Yang pertama, nature of religion. Dia akan berhadapan dengan cabaran terhadap asas kepada agama berkenaan. Jadi akan berubahlah, apa yang akan berubah nanti kita tengok.
Yang kedua ialah yang akan berubah, yang akan tercabar ialah ritual design. Design dia punya, asal sebagai contoh kalau dulu semayang terpaksa pergi ke rumah ibadat. Sekarang ni adakah boleh dengan klik sahaja boleh menggantikan amalan yang pergi ke church sebagai contoh. Kita tak perlu pergi kepada church, tapi pergi dengan klik-klik yang tertentu, kemudian ada dia punya um, lagu-lagunya, okay, consider sebagai semayang. Semayang. Kemudian yang keempat adalah knowledge, content and design. Okay. Kita pergi satu-satu. Satu-satu. Bila kita sebut cabaran kepada nature, nature agama itu sendiri, dia punya cabaran ialah apakah dia punya karakteristik religious ritual dalam cyberspace. Yang disebut sebagai perbuatan agama, amalan agama dalam cyberspace ni, dalam cyber ataupun dalam alam maya ni, apa dia sebenarnya? Apa dia yang dimasukkan dengan amalan agama? Jadi, adakah bila, sebagai contoh, kalau kita orang Islam lah, orang Islam, bila kita azan ni tak boleh dengan kita menggantikan telefon ataupun jam dinding, menggantikan azan yang sebenar, tak boleh. Jadi kenapa benda tu tak boleh? Jadi apakah amalan yang dianggap sebagai boleh menggantikan? So itu dipanggil dengan karakteristik religious online ni. Amalan-amalan agama dalam dunia ni apa dia sebenarnya? Jadi kita orang Islam, kita mudahlah bagi kita kata yang tak mengubah fundamental, yang bersifat teknikal tu tak apa. Contohnya pakai mic. Tapi kalau orang semayang kat Mekah, kita nak semayang kat sini, ataupun semayang kat masjid, semayang Jumaat musim PKP ni, masjid dia depan rumah, contohnya dia semayang kat rumah dia. Jadi adakah boleh semayang depan komputer? Ini yang disebut sebagai sejauh manakah agama boleh memberi ruang kepada ataupun agama ni fleksibel dalam soal-soal apabila dikaitkan dengan dunia maya. Jadi yang kedua ialah apakah yang dimaksudkan dengan melaksanakan agama? Online religion ni apa? Islam online ni apa? Dan kalau dalam konteks Islam lah, apa di Islam online ni? Apa yang dimaksudkan dengan melaksanakan agama dalam internet? Apa maksudnya? Dan will the internet, adakah agama ni akan mengubah nature dan fungsi agama itu sendiri? Dan sekiranya dia berubah, apakah perubahan itu signifikan? Ini semua persoalan-persoalan yang mungkin timbul bila agama bila berada di alam maya, apakah yang boleh dan apakah yang tak boleh, dan setara mana Islam ataupun mana-mana agama ni boleh fleksibel dalam ibadat, dalam soal bila berhadapan dengan dunia maya. Itu dia punya cabarannya. Cabaran. Dan antara lain yang mungkin dikaitkan dengan cabaran terhadap nature agama ni ialah adakah dan sejauh manakah internet ni dia memberikan suatu perubahan yang dramatik, yang besar, dan immediate shift dan perubahan yang segera kepada perasaan agama, sensibilities and practice terhadap kesedaran agama, perasaan agama dan praktis. Ini beberapa persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Bila sebut alam maya ni, apa sebenarnya alam maya? Islam boleh ataupun agama ni boleh menerima ke tidak? Adakah alam maya ni boleh mengubah semua sekali? Dan apakah membaca scriptures, is reading scriptures
as a religious act, dianggap sebagai membaca membaca kitab lah, scripture ni kitab, dianggap sebagai perbuatan agama, ataupun tak boleh baca kitab dengan dunia maya, ataupun boleh. Itu beberapa persoalan-persoalan yang mungkin terkesan setengah agama, dan mungkin setengah agama tak terkesan mana. Tapi ini yang kita boleh jawablah. Dalam Islam ni kita boleh jawablah kan. Tapi dalam agama lain macam mana? Dalam Islam, mudahnya kita menerima teknologi dalam perkara yang membantu. Dia tidak mengubah fundamental, dia sebagai technical. Sebagai contoh, kita ada aircon, contoh, semayang. Ataupun guna mic, mikrofon boleh. Ataupun kita guna handphone untuk baca Quran waktu semayang. Lepas katakan dia jadi imam, dia masukkan dia punya phone dalam poket. Kemudian lepas dia masuk, dia rokok dan dia simpan dalam poket. Kemudian bila dia nak bangun balik nanti, dia ambil phone dalam poket dan dia buka. Dan kita kata orang Islam, dia boleh membantu. Dia sebagai assistant. Dia tak boleh mengubah. Contohnya, kita agama kita tak boleh ubah. Azan tak boleh ubah. Maksudnya kalau masjid dia tak perlu lagi menggajikan Tok Bilal, dia hanya berpada dengan jam azan saja, maka ni tak boleh dalam Islam, dia tak boleh gitu. Dia tak boleh gitu. Tapi mungkin agama lain akan ada yang membenarkan, wallahu alam, agama lain. Tapi itu contoh yang berlaku dalam agama kita lah. Kemudian ritual design. Ritual design. Ritual design ni ialah bentuk-bentuk amalan-amalan agama. Apa beza ritual design dengan nature? Nature yang fundamental, lebih asas lagi lah. Ritual design ni dia punya luaran. Sebagai contoh, dia kata bagaimanakah design of the cyberspace membentuk, bagaimanakah design alam maya lah, kan, kedudukan alam maya ni membentuk dan menentukan pelaksanaan religious ritual, pelaksanaan amal ibadat. Apakah dengan kita boleh bayar zakat online ataupun tak boleh? Contoh. Ataupun kalau dari sudut sembahyang tu, apakah cukup dengan kita buat haji di rumah, kan? Ataupun kita lantik imam di masjid kawasan kediaman kita, kemudian bila dia semayang, kita semayang kat rumah, letakkan kita punya telefon ataupun laptop kat depan. Itu akan design of cyberspace, shape, membentuk ataupun menentukan. Execution ni maksudnya pelaksanaan amal ibadat ataupun amalan-amalan agama. Ya, mungkin di sini ialah dia kata belief system, kepercayaan setengah kumpulan itu boleh dikaitkan dengan penggunaan alat. Contohnya apa? Contohnya dia memasang upacara-upacara yang tertentu menggunakan maya. Contohnya tak perlu
doa lagi lah, tak perlu nak datang doa dekat kubur misalnya ni, buat dekat jauh je. Itu mungkin apa, itu dalam Islam lah. Dan agama lain saya pun tak tahu nak bagi contoh agama lain, kepercayaan yang boleh dilaksanakan menerusi cyberspace ni, menerusi alam maya ni. Nak ya? Ya. Okey, seterusnya adakah internet boleh di spiritualkan? Boleh di apa, boleh dianggap sebagai alat yang meningkatkan daya spiritual. Daya spiritual. Itu antara beberapa soalan lah yang mungkin timbul cabaran kepada agama. Sebab semua orang nak maya. Kemudian seterusnya ialah yang ketiga ialah communication design. Apakah dia kata bentuk komunikasi yang boleh dibentuk di antara ahli agama dengan penganut agama? Apakah cukup dengan homepage sahaja ataupun bagaimana design? Sebab sekarang sebagai contoh, kita nak tahu, kalau kita nak tahu hukum bayar zakat, hukum fatwa. Hukum fatwa kita tanya dalam set fatwa banyak-banyak, kita jumpa fatwa. Kita tak perlu lagi untuk nak berjumpa dengan dengan orang lah, dengan ustaz apa. So ni bentuk communication design yang dah berubah. Dulu kita terpaksa jumpa ustaz sebab maklumat tak ada. Semua kita bergantung kepada orang, kepada ustaz, kepada mufti. Sekarang dah tak perlu. Sekarang ni kita hanya menggunakan laman web, tanya soalan ke, ataupun dapatkan jawapan, dapatkan penyelesaian. Jadi itu juga, sejauh manakah dia mampu untuk memberikan kepuasan dan ketepatan kepada penganut-penganut agama. Ini challenges, ini adalah cabaran-cabaran lah kepada agama itu sendiri. Okey. Dan yang seterusnya ialah knowledge content. Dalam konten dalam agama ni, apakah yang kita anggap sebagai teks agama, teks agama. Jadi adakah sudah tiada lagi halangan di antara masyarakat awam dengan dengan teks agama? Sebab dulu orang nak tahu hukum mesti tahu baca kitab, mesti tahu baca Quran. Sekarang ni orang boleh cek, semak, walaupun dia tak tahu baca Quran, dia search ya. Jadi ini dianggap sebagai religion spam, maklumat-maklumat sampah yang berkaitan dengan agama. Jadi perkara ni penting untuk dilihat dalam agama ni sehingga boleh mengganggu agama itu sendiri. So jadi ini 4 cabaran utama yang terdapat dalam agama. Nature kepada agama, apakah agama dah berubah dia punya nature? Agama ni dah tak perlu lagi lah untuk pergi ke tempat-tempat rumah ibadat. Agama dah berubah lah langsung, bentuk-bentuk agama, nature ni lah. Yang kedua, ritual design. Ada amalan-amalan yang tertentu yang dah berubah. Dan yang ketiga lah communication design. Communication design ni ialah di antara ustaz dengan, ataupun begitu ustaz lah, kalau agama lain mungkin padri ke,
dia punya untuk SAMI ke, akan berubah dengan adanya bentuk-bentuk ni. Dan knowledge content and design, dia punya kandungan-kandungan agama itu sendiri yang mungkin ada mengalami perubahan. Okay. Jadi saya taklah nak melanjutkan lagi kuliah pada petang ni, cuma nak menyebut tentang saya sebut sikit tentang Islam lah, Islam. Dalam Islam kita ada dua keadaan. Yang pertama kita namakan dengan Islam online dan yang kedua Islam offline. Islam online dan juga Islam offline. Islam online ini apabila semua maklumat-maklumat telah pun boleh diakses oleh users. Users boleh akses. Tak perlu lagi mujtahid method. Sebab apa? Sebab semua telah pun digitalkan. Dan juga ada interaktiviti sesama users dan dengan source daripada Quran hadis. Zaman dulu, sebelum ini, bentuk Islam offline ni, Quran hadis yang mengeluarkan hukum mujtahid. Dan mujtahid ada metod yang tertentu. Dan hukum ni maksudnya decision lah, benda yang mereka telah keluarkan. Dan users, orang biasa, dia ambil hukum dan dia tak adalah pergi nak cek semak Quran hadis kata apa, kitab kata apa, tak ada. Dia ambil apa yang disebutkan oleh orang alim je, sebab dia tak lagi nak perlu buat semakan. Tetapi apabila masyarakat yang berada di alam maya ini, mereka boleh untuk mengakses hukum-hukum, jadi menyebabkan mereka terpaksa lah, menyebabkan mereka boleh tahu hukum-hukum dan ustaz-ustaz pula terpaksa lah pula menjadi lebih awareness, lebih berhati-hati. Takut khawatir apa yang disebutkan itu tak sama dengan apa yang mereka peroleh, dengan apa yang masyarakat dapat di alam maya. Jadi ini satu cabaranlah kepada ustaz-ustaz pada masa kini. Jadi ini perkembangan ini akan melahirkan kelompok yang kita namakan sebagai Salafi, Wahabi, dan dia akan memberikan kesan ke situlah. Saya telah nak bincangkan lanjut kat situ. Cuma apa yang saya nak kaitkan kat sini ialah perkembangan ini menyebabkan berlakunya kesan yang besar terhadap agama Islam. Jadi itu yang dapat saya kongsikan untuk kajian-kajian agama dengan internet ini. Apa yang penting ialah untuk kita tengok. Untuk kita tengok kat sini ialah form of religion online. Yang pertama, gathering information online, mengumpulkan maklumat, amal ibadat secara maya, rekrutmen, perkadiran, religion community.